Siapa-siapa pun makin dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat darjat dia, makin berat ujian yang Allah akan letak atas bau dia, supaya dia tolak kuat sikit ujian tu naik ke atas. Dengan tangan dia merintih menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang minta ke Allah tanpa ujian ni, tak ada perasaan kadang-kadang. Bila Allah uji kita, baru kita angkat tangan, teriak, nangis, keluar air mata. Saya teringat ada sebuah kisah dalam kitab At-Tawabin. Al-Imam Ibn Qudamah telah masukkan cerita kisah ni berkenaan seorang lelaki yang berada di Basrah. Satu orang yang merupakan seorang lelaki yang hidup di zaman Imam Malik bin Anas. Satu orang lelaki yang sibuk dengan kemurkaan kepada Allah. Dia Islam. Benda ni bukan zaman sekarang je berlaku. Benda ni berlaku di zaman Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa lelaki ni? Nama dia saya sebutlah sekali. Tetapi dia hidup di zaman Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Nafi', Al-Imam Syafi'i. Dia hidup zaman yang mana setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Basrah. Satu hari tengah dia plan nak buat majlis di rumah dia. Dia tunggu kawan-kawan dia untuk datang minum arak. Dan dia dapati ada sekumpulan manusia yang lalu di depan kawasan lampang rumah dia. Dan dia tengok di tengah-tengah mereka ada seorang lelaki yang duduk di atas keldai. Lelaki itu sangat dihormati. Lelaki itu dijaga. Lelaki itu dimuliakan. Pemabuk tadi, bila dia tengok orang kat tengah tu, dan dia dikenali di Basrah sebagai satu orang yang gangster, satu orang yang samsing, satu orang yang cukup digeruni dengan sifat dia, satu orang yang sangat-sangat dikenali dengan maksiat dia, tapi tak ada orang berani tegur dia. Dia nampak kumpulan manusia yang lalu depan rumah dia, ada orang alim di tengah-tengah, dia belah orang ramai, dia tahan keldai. Dia tanya, kamu siapa? Tuan-tuan, syekh yang ada atas keldai tadi tak sempat nak jawab. Orang ramai yang ada dekat situ tolong jawab. Siapa syekh ni? Satu ulama besar, Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahumullah ta'ala. Dia kata Imam Syu'bah. Siapa dia Imam Syu'bah? Dia beritahu dia muhaddithin. Dia kata muhaddithin tu apa? Dia bukan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Dia tak tahu berkenaan hadis. Dia tak pernah ambil tahu pasal cabang-cabang agama. Dia sibuk dengan kehidupan dunia dia. Dia sibuk dengan maksiat dia. Dia sibuk dengan keadaan diri dia. Hari itu dia berdepan dengan satu orang ulama yang dikenalkan kepada mereka dia muhaddithin. Mereka kata dia hafal ribuan hadis dan dia mengajarkan kepada kami hadis. Muhaddithin, hafal hadis, baca hadis nak dengar. Hakikatnya dia bukan nak tahu hadis pun, dia cuma nak cabar. Kan ada orang macam tu dalam dunia ni. Dia cuma nak cabar ya. Dia cuma nak tengok boleh jawab tak boleh jawab. Ada orang macam tu dalam dunia. Dia bukan nak ilmu ya. Dia bukan nak ilmu pun. Al-Imam Syu'bah faham lelaki ni kalau dia baca hadis panjang, lelaki ni bukan nak dengar pun. Tapi ini peluang dakwah satu orang da'i, satu orang ulama yang Allah beri hikmah kepada dia. Dia tengok lelaki ni, dia inginkan kebaikan kepada lelaki ni. Maka dia telah baca satu hadis yang tak panjang, supaya hadis ni membekas pada lelaki ni. Dia telah membaca sebuah hadis daripada satu orang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Mas'ud bin Uqbah Al-Ansari Al-Badri rahimahumullah radhiyallahu ta'ala anhu. Inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwwatil ula idza lam tastahi fasni' ma syi't. Satu orang tu kalau dia tak ada sifat malu dalam diri dia, dia akan buat apa saja yang dia rasa dia nak buat. Lelaki ni dia dengar hadis tu. Ternyata hadis tu bukan sampai pada telinga dia, tapi telah menembus masuklah hati dia. Hadis tadi telah menyebabkan lelaki ni tertegak berdiri, tertunduk wajah dia dan mengalir air mata dia. Al-Imam Syu'bah tinggalkan dia. Orang-orang yang mengikuti Imam Syu'bah tinggalkan dia.
Hadis ni telah membekas pada jantung dia, sehingga dia terus berdiri kat situ dan mengeluarkan perkataan yang dia tak biasa keluar dalam hayat dia. Tiba-tiba mulut dia kata astaghfirullah, astaghfirullah. Seolah-olah Allah telah bentangkan dosa-dosa yang telah dia buat di depan mata dia. Tuan-tuan, dia balik ke rumah dalam keadaan menangis. Dia telah pecahkan botol-botol arak dia. Dia beritahu dekat mak dia, mak, kalau kawan-kawan datang nanti, mak jamu air untuk mereka makan, kerana saya nak bersiap pergi ke Madinah. Dia siapkan kenderaan dia. Dia terus menuju ke Madinah. Tuan-tuan, sampai di Madinah, dia bertemu dengan Al-Imam Malik bin Anas rahimahumullah ta'ala anhu. Dia mengaji dengan Imam Malik bin Anas. Dia benar-benar berhijrah. Dia benar-benar berubah. Dia benar-benar bertaubat. Dan dia telah duduk dengan Imam Malik. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahumullah ta'ala anhu, lelaki ini mengaji dengan Imam Malik selama 25 tahun. Allah, kita ngaji setahun 2 tahun pun kadang-kadang, ya Allah, saya tak habis-habis tak boleh. Dia tambah-tambah mengaji bahasa Arab. Ustaz yang mengajak bahasa Arab ni kena cekal betul, sebab biasanya kelas pertama insya-Allah penuh. Sampai lepas 2 bulan, tuan-tuan, tinggal ustaz dengan penganjur saja. Akhirnya dengan ustaz-ustaz pun tak main. Ustaz kata tak ada siapa nak mengaji kan. Dan sebab kau lama, kau susah, kau banyak pula, dia kata nak kena hafal. Ya Allah, lah kali cemui, lah kali tak termai, lah kali tinggal tu. Al-Imam Malik bin Anas, lelaki ni mengaji dengan dia 25 tahun, kata Imam Al-Zahabi. Dia mengaji bukan sebab nak jadi alim, bukan nak jadi ulama, bukan nak jadi ustaz, bukan nak jadi apa-apa. Dia mengaji, dia hafal Quran, dia mengaji fiqh, dia mengaji tauhid, dia mengaji akidah, untuk mengenal Allah dan menjadi hamba yang paling baik di sisi Allah. Siapa dia hamba yang paling baik? Allah sebut wa ibadur rahman, surah Al-Furqan ayat 63. Allah kata hamba-hamba kepada Ar-Rahman. Siapa dia? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka ialah orang yang berjalan atas muka bumi Allah dalam keadaan lunak hati mereka. Mereka tak rasa mereka siapa-siapa. Mereka tak rasa mereka lebih pada orang. Mereka rasa mereka cuma hamba. Mereka bukan siapa-siapa. Keinginan mereka ialah redha Allah Subhanahu wa taala. Mereka nak melangkah dalam keadaan Allah sayang. Ini ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahilun, bila disapa oleh orang jahil, mereka tak balas maki dengan maki, mereka tak balas fitnah dengan fitnah, mereka tak balas kehinaan dengan kehinaan, mereka tak balas kejahatan dengan kejahatan. Mereka kata qalu salama, sejahtera, 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 kebaikan, kebaikan, kebaikan. Orang buat jahat mereka buat baik. Wal ya'fu wal yasfahu ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Maafkanlah, wali'afu waliyasfahu, lupakanlah kesalahan orang kita. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, kamu tak suka ke kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kamu? Allah ialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma nak kita lunak dengan Allah. Kalau kita rasa kita hamba, tuan-tuan, hari tu masa dekat Madinah, kami sewa hotel. Sebab hujung-hujung dah nak balik, duit pun dah nak habis. Jadi nak sewa hotel ni tak boleh nak sewa mahal-mahal. Kita sewa dekat Mirih As-Salam, hotel paling murah sekali dekat Madinah tu. Jauh sikit lah, dekat Masjid Ghamamah kalau ingat lagi. Tuan-tuan, kita sewa satu malam RM250, 4 katil lah. 4 katil, kami 6 orang. Kami 6 orang. Biasa kan kalau kita nak kan, buka-buka, kalau 4 kita 6 orang, 4 katil, buka-buka serbu kan, buka-buka bilik katil. 6 orang, semua ustaz-ustaz muda. Ada 2 ustaz, laju dia naik. Sudah tu, laju depa naik ni. Buka-buka pintu, tuan-tuan, terus lepas tolak katil pergi tepi. Lepas hampak, lepas punya bedding kat tengah, tidur atas lantai. Dua-dua hak seorang baru mengajar Sahih Bukhari. Hak yang seorang lagi memang
tengah belajar Sahih Bukhari, hak seorang tengah mengajar Sahih Bukhari. Tuan-tuan lah otak lepas hadis ni, lah otak lepas kolam dada lepas Quran. Tu tidak terlantai, kita kata takkan kita nak tidak atas kaki. Ada seorang ustaz dari Indonesia kita. Tengok-tengok kami, kata orang Indonesia, ustaz Indonesia ni, kami melihat ustaz-ustaz daripada Malaysia ni, ya Allah, dengan akhlak kalian saja tersentuh hati-hati kami. Kalian benar-benar telah merendahkan diri kalian di tempat yang paling rendah, sehingga tak ada siapa mampu merendahkan kalian lagi lepas ni. Daripada letak diri lepas paling bawah lah, kalau kita rendahkan diri kita to the ground, yang paling rendah atas lantai, siapa lagi boleh rendahkan kita? Kenapa orang boleh rendahkan kita? Dan kita rasa direndahkan sebab kita letak kita tempat tinggi. Bila kita letak kita kat tempat tinggi, orang rendah kita, kita rasa kita dijatuhkan. Kalau memang kita dah rendah kat bawah, kita letakkan hati kita lantai, letak diri kita di bawah, siapa lagi boleh tolak rendah pijak kita, tuan-tuan? Dah, kita dah paling bawah dah. Tuan-tuan, Al-Imam Malik bin Anas mengajak lelaki tadi 25 tahun, dan lelaki ni belajar untuk jadi hamba Allah yang paling sempurna. Siapa lelaki ni? Kalau saya sebut nama dia, mungkin tuan-tuan tak biasa dengar. Tapi kalau sebut nama anak murid dia, tuan-tuan rasa biasa kenal anak murid dia. Lelaki ni, pemabuk ni, nama Al-Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi rahimahumullah. Al-Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Al-Imam Syafi'i pun pernah sebut pasal dia ni, antara orang yang paling aula dalam muwatta' Imam Malik ni, Imam Abdullah bin Maslamah. Siapa dia anak murid dia? Anak murid dia Al-Imam Bukhari. Anak murid dia Al-Imam Muslim. Tuan-tuan, siapa dia ni dulu? Satu orang yang mabuk, satu orang ahli maksiat. Hanya kerana satu hadis saja, tuan-tuan, dia telah berubah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah putih asa terhadap siapa-siapa manusia dalam dunia ni. Kita tak tahu sebelum dia mati ni dia siapa, tuan-tuan. Mungkin jauh lebih baik pada kita. Sampaikan apa yang kita tahu pada orang. Mungkin yang kita sampaikan sikit akan membekas kat jantung hati dia, akan memberi kesan pada seluruh kehidupannya. Hari ni siapa yang boleh tolak? Kalau sebut Sahih Bukhari, walaupun orang tu tak mengaji hadis, dia pun kata sahih. Oh, riwayat Bukhari sahih, riwayat Muslim sahih, riwayat Muslim. Tuan-tuan, siapa guru dia? Satu orang yang cukup jauh daripada Allah satu ketika dulu. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita ada anak-anak, mungkin ada anak-anak kita yang kita usahakan, tapi saya minta maaf, kita kadang-kadang ada 5-6 orang anak. Mungkin 6 orang anak, 5 berjaya, Masya Allah. Saya minta maaf, mungkin seorang ni mangkuk sikit, saya minta maaf, tuan. Tiba-tiba mangkuk seorang ni. Kita pun tak tahu pasal apa dia jadi mangkuk. Kita rasa kita bagi makan sama dah, kita rasa didikan sama dah, kita rasa semua sama dah, kasih sayang semua sama dah, tapi tak tahu siapa dia jadi macam ni. Tuan-tuan, untuk anak yang macam ni, jangan pernah putus asa. Kerana kadang-kadang Allah Ta'ala hantar anak ni seorang macam ni kat kita untuk jadi guru untuk subjek sabar kita. Siapa lagi nak ajak kita subjek sabar? Ini dia Allah hantar sebagai guru untuk subjek sabar kita, supaya kita boleh istighfar. Kalau anak kita 6-6 semua berjaya, kita akan canang habis. Tengoklah siapa ajak. Tengok mak ayah dia lagu mana. Kita akan mula rasa Allah Ta'ala kadang-kadang buat satu benda, Allah bagi banyak benda, Allah tarik sikit daripada kita, supaya hati kita terikat dengan Allah dan berkata, ya Allah, aku tak reti ya Allah. Kita kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, saya pun tak reti nak jawab kalau orang tanya soalan ni. Ada orang artis-artis yang duk berhijrah ni, yang dah mula datang dekat dengan agama. Dia kata, Ustaz, kami dah tinggalkan dah semua benda-benda hak tak elok tu. Ingat bila hijrah mai pada sunnah, mai pada agama, makin mudah kehidupan ni, makin relax, tapi makin teruk Allah uji ni, Ustaz. Makin dahsyat lagi ujian main ni, macam mana? Allah akan beritahu surah Al-Ankabut ayat nombor 2. Ahasiban nasu an yaqulu aman. Ahasiban nas ay
ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan ditinggal setelah dia katakan beriman, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia diuji? Siapa-siapa pun makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, makin Allah Subhanahu wa taala nak angkat darjat dia, makin berat ujian yang Allah akan letak atas bau dia, supaya dia tolak kuat sikit ujian tu naik ke atas. Dengan tangan dia merintih menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang minta ke Allah tanpa ujian ni, tak ada perasaan kadang-kadang. Bila Allah uji kita, baru kita angkat tangan, teriak, nangis, keluar air mata. Ya Allah, aku tak reti. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita tak ada apa ujian, kita relax je, kita angkat tangan pun kita rasa semua dah settle, tak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala bagi ujian supaya hati kita lunak dengan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala uji kita bukan nak tengok siapa di kalangan kita. Macam ada orang kata Allah uji sebab nak tengok iman kita tahap mana. Tuan-tuan, saya minta maaf, kita nak betul sikit lah. Allah tak perlu uji siapa-siapa untuk tahu iman dia tahap mana, kerana Allah ialah Tuhan yang Maha mengetahui. La ni kita duduk saja ni, seluruh manusia, 7 bilion manusia sedang berjalan atas muka bumi ni. Allah tahu tahap iman kita semua tahap mana la ni. Tapi kenapa Allah uji? Allah uji bukan sebab Allah nak tahu, Allah dah tahu. Tapi Allah uji sebab Allah nak bagi tahu kita yang tak tahu ni. Yang tak tahu bukan Allah yang tak tahu kita. Kita rasa okey lah, everything is fine, everything is good, semua settle, semua okey. Kita rasa semua okey. Tapi bila Allah datangkan ujian, apa perkataan pertama keluar pada mulut kita? Apa benda pertama yang kita melangkah untuk buat daripada hayat kehidupan dan amal kita? Allah pesan pada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat.